I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots. Permainan bola tampar mula diperkenalkan pada tahun 1895 di Gimnasium YMCA Springfield, Massachusetts, Amerika Syarikat oleh Prof. William J. Morgan sebagai suatu permainan rekreasi. Ketika mula diperkenalkan, permainan ini dipanggil sebagai Mintonet, namun pada tahun 1896, Prof. H.T. Halstead telah mengubahnya kepada volleyball ataupun dalam bahasa lainnya ialah permainan bola tampar. Di Malaysia pula, sukan bola tampar ini mula diperkenalkan apabila pasukan bola tampar dari Universiti Hong Kong dan China telah melawat ke Tanah Melayu untuk mengadakan perlawanan persahabatan di bandar-bandar yang besar seperti Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pada ketika itu, perlawanan bola tampar dianjurkan oleh Persatuan Olahraga Cina, Chinese Athletics Association, mengikut negeri masing-masing. Federation of Malaya Amateur Volleyball Association yang kini dikenali sebagai Persatuan Bola Tampar Malaysia, MAVA, telah didaftarkan pada 9 Julai 1959 dengan nombor pendaftaran 1002 di Pulau Pinang. Bola tampar ialah permainan berpasukan yang dimainkan oleh dua pasukan pada satu masa di mana sesebuah pasukan dibarisi oleh 6 orang pemain utama dan 6 pemain simpanan. Para pemain hanya dibenarkan menggunakan mana-mana anggota badan daripada bahagian atas pinggang untuk memukul ataupun memainkan bola. Di peringkat antarabangsa, pertandingan ini dijalankan sebanyak 5 set. Di peringkat sekolah pula, pertandingan ataupun permainan dijalankan dalam 3 set sahaja. Pasukan yang paling banyak memenangi set permainan akan diisytiharkan sebagai pemenang. Berikut merupakan ukuran gelanggang permainan bola tampar. Peraturan permainan. Pertama, kawasan permainan. Kawasan permainan merangkumi gelanggang permainan dan zon bebas. Gelanggang permainan adalah satu segi empat yang berukuran 18 meter x 9 meter dikelilingi oleh satu zon bebas yang berukuran minimum 3 meter lebarnya dari tepi gelanggang permainan dan 7 meter tinggi dari permukaan permainan. Kedua, garisan gelanggang. Gelanggang permainan ditandakan oleh garisan yang lebarnya 5 cm. Garisan ini ditandakan oleh 2 garisan tepi dan 2 garisan hujung. Kesemua garisan ini termasuk dalam ukuran gelanggang permainan. 2 garisan yang lain ialah garisan tengah dan garisan serangan. Garisan tengah berukuran 9 meter panjangnya dan terletak tepat di bawah jaring, manakala garisan serangan dilukis 3 meter dari pasir garisan tengah menandakan zon depan. Ketiga, objek dan pakaian yang dilarang. Adalah dilarang memakai objek-objek yang boleh menyebabkan kecederaan atau memberi sesuatu kelebihan yang tidak semula jadi kepada pemain. Pemain boleh memakai cermin mata, tapi atas tanggungjawab sendiri. Adalah tidak dibenarkan memakai pakaian seragam yang tidak mempunyai nombor yang rasmi atau warna yang berbeza daripada pemain lain. Kesalahan-kesalahan permainan. Pertama, pukulan 4 kali. Sesuatu pasukan didapati melakukan kesalahan jika memukul bola sebanyak 4 kali sebelum menghantarkannya semula ke pihak lawan. Kedua, bola dipegang. Kesalahan berlaku jika seseorang pemain didapati tidak memukul bola dengan jelas atau memegang dan melambung bola. Ketiga, sentuhan 2 kali. Kesalahan juga berlaku apabila seseorang pemain memukul bola 2 kali berturut-turut atau bola itu menyentuh beberapa bahagian badan secara berturut-turut. Dan yang terakhir, menyeberangi jaring. Semasa menghadang,
Seseorang penghadang boleh menyentuh bola pihak lawan tanpa mengganggu pemain pihak lawan sebelum atau semasa pihak lawan membuat pukulan serang. Terima kasih. Hai, saya Amanda Alani, anak Ambrose Sulta, akan membincangkan bahagian warming up ataupun senama memanaskan badan. Warming up amat penting untuk kita bagi mengelakkan kecederaan berlaku antara dalaman ataupun luaran semasa menjalankan permainan ataupun pertandingan. Okey, ini merupakan aktiviti regangan yang harus kita lakukan. Di bahagian kepala, mendongak ke atas dan ke bawah. Yang kedua, menolak pipi ke kiri dan ke kanan. Bahagian tangan pula, menolak tapak tangan ke atas dan ke bawah, tolak dan tarik siku di bahagian belakang, menggoyang bahu ke hadapan dan ke belakang. Yang terakhir, menghayunkan tangan ke hadapan dan ke belakang. Bahagian pinggang pula, bengkok sisi, kiri dan kanan, bengkok ke hadapan dan ke belakang. Bagi bahagian kaki, ialah regangan paha. Ini merupakan aktiviti panaskan badan lagi, iaitu jogging, skipping arm circle, rotation lunges, high knee shutter speed. Itu saja daripada saya. Selamat menjalani permainan ataupun pertandingan. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Ashraf. Okey, hari ini sebelum kita mulakan ataupun aktiviti bermain bola tampar, okey, kita akan melakukan aktiviti regangan ataupun pemanasan badan. Yang pertama, regangan tubuh badan, dan yang kedua, larian separuh kot pulang alik. Okey. Tujuan pemanasan ataupun regangan badan ini adalah untuk mengelakkan daripada kecederaan dan meningkatkan suhu badan kita semasa ataupun sebelum bermain bola tampar. Kita teruskan dengan pertama, iaitu regangan tubuh badan secara kedudukan statik. Okey, regangan badan ini secara statik ni bermula daripada atas sehinggalah bawah. Okey, kita mulakan. Kita teruskan kepada sesi pemanasan badan yang seterusnya, iaitu kita mulakan larian ataupun jogging dari garisan belakang kot sehinggalah ke garisan net bola tampar. Okey, mari kita mulakan. Okey, itu saja aktiviti ataupun sesi pemanasan badan. Regangan badan dan pemanasan badan ini sesuai pentingnya kerana boleh meningkatkan daya otot tubuh badan kita apabila bermain bola tampar dan meningkatkan suhu tubuh badan supaya lebih aktif dalam bermain bola tampar. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan meneruskan pembentangan dengan memperkenalkan teknik servis bola tampar. Teknik servis bola tampar terbahagi kepada dua, iaitu servis bawah dan servis atas. Kita akan mulakan dengan teknik servis bawah. Teknik servis bawah. Langkah pertama adalah posisi ketika tubuh berdiri, kemudian kaki membentuk kuda-kuda dengan badan agak condong ke depan. Langkah yang kedua ialah salah satu tangan memegang bola
dan tangan yang satu lagi digunakan untuk memukul bola dengan jari-jari tangan dalam keadaan menggepal atau menggenggam. Yang ketiga adalah bola sedikit dilambungkan, kemudian bola dipukul di bahagian bawah dengan ayunan tangan dari belakang ke depan. Servis yang kedua ialah servis atas. Langkah pertama, posisi ketika tubuh berdiri dan salah satu tangan memegang bola. Kemudian bola dilambungkan dan dipukul dengan jari-jari secara rapat dan dengan sekuat tenaga. Langkah ketiga ialah pukulan bola perlu melepasi di atas net. Langkah yang terakhir, bola dipukul dengan keras supaya membentuk atau beralun. Okay guys, kita start dengan serve dulu. Cara macam mana kita nak serve. Kita akan ada buat 3 serve. Bawah, atas dan advance. Biasa serve bawah ni ramailah orang pakai, especially perempuan. Serve atas ni biasa base lelaki. Dan serve atas ni yang dah legend lah, yang dah pro. Jom kita tengok. Harapkan kaki macam ni. Lebih kurang sejengkal gitu. And then tangan kat bawah ni. Tangan bawah macam ni, and then bawa bola macam ni. So kita akan pukul hit macam ni. Bawa bola ke atas. Yang penting ke atas dan ke depan. Yang kita pakai ni boleh tak masalah, tapi nanti dia akan lari. Kalau macam ni insya-Allah okey. Contoh macam ni. Okay, next kita buat kedua pula, iaitu serve atas. Serve atas ni biasa digunakan untuk orang yang dah biasalah main bola tampar. Okay, jom kita tunjukkan. First, pegang bola macam ni. And then tangan ni, tangan make sure gini. Bola tu make sure hit. Dia kalau tangan macam ni, pukulan kena lagi kuat. Bola ke atas. Pump. Baling. Betul-betul ke arah muka ataupun dahi baru pukul. Contoh Okay, ni untuk yang pukulan atas juga, tapi floating. Floating ni bola dia akan jadi macam gini. So pihak lawan akan susah nak ambil. Bila pihak lawan susah nak ambil, point akan dapat pada kita. So dia kira advance siapa yang boleh buat floating ball ni. Sebab dia agak susah untuk dibuat dan perlu training yang sungguh-sungguh. Macam ni, kalau kita nak floating, kita cari kat bola ni dia akan ada satu pump. Titik pump bola ni. Titik pump bola ni. Ini yang perlu kita pukul. So bila kita cari, dia akan macam ni. Macam gini. Macam floating. Tangan kita, dia banyak case tangan tau. Maksudnya tangan tu kena pandai handle macam gini. Macam gini. So biasa kalau tadi kita basically main, kita akan naikkan tangan untuk bola tu lambung ke atas. Kalau float ni, tangan kena tegak. So macam ni. So bila kita pukul, tangan kena macam ni. Stay tegak. Tapi pukulan kat bola ni kena betul-betul tepat pada kita punya arm. Macam ni. Contoh Okay, next level adalah jumping serve. Jumping serve ni payah nak buat. So saya pun tak boleh buat, tapi saya cuba untuk jumping serve untuk floating saja. Okay, untuk floating lah macam sama juga macam tadi, semua step dia melompat. Contoh Rakam step. Stepnya contoh, dia akan, kalau macam saya 2 step je. Contoh 1, 2, lompat. Contoh 1, 2, lompat. Okay, kalau pergerakan tangan belakang, pergerakan tangan dia akan 2, baling baru pak. Okay, contoh
Salam sejahtera, saya Peti Vijay Tanggau dan saya akan membentangkan topik digging. Digging adalah satu kemahiran asas yang harus dikuasai oleh setiap pemain bola tampar. Hantaran digging ini dilakukan pada aras bawah tangan dengan menggunakan kedua belah tangan atau dalam bahasa Inggrisnya a two-handed underhand pass. Hantaran bawah tangan yang juga dikenali sebagai digging ini adalah satu teknik yang digunakan apabila bola berada terlalu dekat dengan lantai dan pemain tidak sempat mengambil posisi yang baik untuk menggunakan hantaran atas kepala. Digging juga digunakan sebagai teknik menahan, terutama sekali untuk menyelamatkan hantaran dan mengawal semula bola. Seterusnya, kemahiran ini digunakan sewaktu menerima bola servis atau bola rejaman di mana bola tersebut berada di bawah paras mata. Bahagian tangan yang sesuai digunakan untuk digging ialah antara tangan sehingga ke bahagian siku. Ketika melakukan digging, lutut perlulah dibengkokkan untuk mendapatkan kuasa hayunan digging yang baik. Seterusnya saya akan menerangkan teknik-teknik digging. Pertama sekali, pastikan kedua-dua jari adalah selari. Jari-jari hendaklah dilipat dan dirapatkan antara satu sama lain. Kedua-dua siku dikunci dengan lengan dan pergelangan tangan diluruskan ke hadapan. Kaki dijarakkan dengan sebelah kaki diletakkan di hadapan dan lutut dibengkokkan untuk menerima hantaran. Selepas itu, letakkan kaki luar ke hadapan dan pusing badan untuk menghadap sasaran. Tolak bola ke atas dengan pergerakan bahu yang minimum. Elakkan daripada menghayun lengan untuk menampar bola dan pastikan tapak pemukul ataupun platform adalah stabil. Kendurkan bahagian atas tubuh dan hantar bola tinggi agar pukulan bola yang seterusnya dapat disambut dengan baik oleh ahli pasukan yang lain. Saya akan menunjukkan contoh-contoh gambar teknik digging ini. Seterusnya, rekan saya Syafiq akan mendemonstrasikan teknik digging ini dengan lebih jelas. Sekian dan terima kasih. Seterusnya kita ke basic yang paling utama, iaitu digging ataupun menyangga. Macam ni, kanan, bawah, ke kanan atas, katuk. Ini, katuk. Okay, tengok sini. Pergerakan dia. Angkat. Angkat, ni kena tegak. Apa-apa benda kena tegak. Jangan ada pergerakan daripada sini. So, kena tegak. Digging adalah benda asas paling penting dalam bola tampar. Bila kita main sepak takraw, timang bola tu adalah penting, adalah benda yang sangat penting dan basic. Kalau bola tampar juga adalah digging. Digging benda yang paling penting. Kalau dulu sebelum kami direkrut sebagai pemain bola tampar, kami akan latih 2 tahun untuk digging sahaja. Belum masuk court. Latih dekat tepi court untuk improve kita punya skill untuk digging. Sebab digging ni paling penting. Dalam game mana-mana sekalipun, digging is the important thing. Bukannya set ataupun spike. Itu adalah bahagian kedua ini. Sebab dalam apa permainan, benda yang paling penting adalah digging. Kerana dia yang akan mengawal bola dan akan mengawal semua komuniti dalam sukan dalam tim bola tampar. Kalau digging kita ke laut, InsyaAllah kita punya game akan ke laut juga. Maka kita kena improvekan digging dulu, baru yang lain.
Mengumpan ataupun dikenali sebagai setting adalah pergerakan di mana pemain setter akan menghantar bola mengikut ketinggian dan arah tertentu kepada rakannya bagi membolehkannya pasukan untuk membuat rejaman untuk memperolehi mata. Tanpa umpanan yang baik dan tepat daripada setter, ia akan menyulitkan perejam. Pengumpan dan perejam mestilah memiliki tahap persefahaman yang tinggi. Pengumpan seharusnya tahu akan arah dan corak lambungan bola yang dikehendaki oleh perejam sebelum dia membuat rejaman. Dua perkara asas dalam kemahiran membuat umpanan ialah pergerakan badan dan kaki yang harus selesa dan seimbang. Tangan diletakkan di hadapan muka dengan ibu jari serta jari-jari lain mengucu. Okey, seterusnya kita buat setting. Teknik setting ataupun mengumpan. Dalam bahasa Melayunya kita panggil mengumpan. Tangan dia kena macam begini. Nampak? Style mengumpan bola. Tangan kena macam ni. Gini. So kena jarak. Kena jarak rapi. Bila bola sampai touch, push. So bola datang ini, bola datang tolak, tahan dulu, kita bila tahan ini baru push. Contoh bila dia akan di sini. Okey, setter pula. Setter ni memegang tugas sebagai setting. Dialah setting bola. Dialah yang akan mengumpan bola ke mana. Kita akan ada 3 striker. Depend pada team, dia ada 2 striker, 3 striker dan sebagainya. Dan striker pun ada pelbagai-bagai position. Ada yang open, ada yang sub, ada yang middle. Okey. So, diorang ni dah ada weapon. Cuma setter ni yang akan menghalakan bola ke mana. Setter juga yang akan menganalisis tim sebelah sana, mana yang spot yang kira ada misunderstanding ataupun kira ada spot yang lemah. So setter ni yang akan push bola sama ada ke depan dan ke belakang. That's why lah setter ni adalah pemain peranan yang paling penting dalam sesebuah tim bola tampar. Sebab apa? Dia lah yang akan mengkontrol bola, dia yang akan mengawal permainan bola. Jadi setter ni adalah komponen yang paling penting dalam tim bola tampar. Kebiasaannya second ball ni adalah setter. Setter yang akan ambil second ball. Dan dalam satu tim bola tampar ni memerlukan setiap seorang daripada tim tu untuk bekerjasama untuk membentuk satu tenaga ataupun satu komponen tugasan dalam sesebuah komuniti bola tampar. Kita kena berkomunikasi antara satu sama lain untuk mendapatkan permainan yang clean, permainan yang mantap, permainan yang power dan padu. Macam itulah permainan bola tampar. Seterusnya ialah pukulan spike. Spike atau merejam merupakan pukulan serangan. Pemain perlu melompat sehingga tangan melepasi jaring. Hantaran menyelamat diperlukan apabila bola dihantar ke tempat yang sukar diselamatkan. Teknik melakukan pukulan spike. Yang pertama, kedudukan setempat ataupun run up. Yang kedua, melonjak dengan kedua-dua kaki dari setempat. Yang ketiga, bengkokkan lutut dan menolak ke atas dengan tangan dihayunkan. Yang keempat, menaikkan tangan kanan atau kiri di atas kepala atau di atas bahu untuk merejam bola. Yang kelima, pukulan boleh dibuat dengan pukulan buku 5, terbuka dan menadahkan tangan. Dan yang keenam, yang paling penting ialah pergerakan tangan penting untuk membawa bola turun menjunam.
Blocking. Jadi apa itu blocking? Tindakan blocking atau mengadang digunakan untuk menentang rejaman bola dari pihak lawan. Blocking yang berkesan menyebabkan bola mati dalam gelanggang pihak lawan. Menyentuh jaring semasa blocking adalah satu kesalahan. Teknik blocking. Yang pertama, badan dan tapak tangan menghadap jaring. Yang kedua, lompat dengan kedua-dua belah kaki. Yang ketiga, luruskan kedua-dua tangan ke atas. Yang keempat, jarakkan jari-jari anda. Yang kelima, mata pandang arah pergerakan bola. Yang keenam, fleksikan kedua-dua belah lutut semasa mendarat bagi mengelakkan kecederaan. Seterusnya kita akan buat sesi cooling down, okay, untuk merenggangkan tubuh badan kita apabila selepas guna bola tampar. Okay, kita buat cooling down. Daripada saya sesi cooling down. Okay, semoga kamu semua yang tengok video ni semua dapat manfaat daripada saya tunjuk cara-cara untuk kita melakukan ataupun melakukan mana aktiviti bola tampar lah. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih.